ada yang dah kenal lama, ada yang dah kenal lama tapi masih belum malu-malu lagi. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sangat bertuah kerana speaker kita pada malam ni, Coach Razak, yang sentiasa sudi berkongsi ilmu, berkongsi idea, berkongsi solusi untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah ekonomi sekarang ni. Di mana-mana kita akan sering bercakap pasal ekonomi dan sebagainya. InsyaAllah pada malam ni kita cari satu solusi untuk menyelesaikan segala masalah berkaitan dengan ekonomi, terutamanya untuk masa akan datang lah. Jadi saya kira Ko Razak ramai yang dah kenal, tapi Ko Razak ni walaupun baru saja terlibat, saya rasa tak sampai 2 tahun lagi dalam QM, tetapi pengetahuan ilmu berkaitan dengan ekonomi ini sudah lama, sudah lama dikuasainya. Jadi saya pun tak nak bercakap panjang. InsyaAllah bagi yang mungkin kesibukan sikit, insyaAllah kita cuba selesaikan dalam pukul 10 malam ni, bergantung pada permintaan. Jadi saya serahkan kepada Ko Razak untuk berkongsi solusi pemulihan ekonomi kita pada malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Cikgu Azhar, sahabat lama saya sejak belajar di Universiti Malaya dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan, ada 23 orang dah masuk. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan terima lebih ramai yang menyertai. Baik, malam ini saya sebenarnya diminta oleh sahabat-sahabat untuk mengadakan sesi khas ini, terutamanya kepada ahli-ahli quantum meter. Makna dia tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun mendaftar, dah ada akaun emas. Special kita bawakan pada malam ini untuk tuan-tuan yang sudah pun ada akaun emas. Tapi tak mengapa, kepada yang belum ada akaun tak mengapa. Terima kasih, tahniah kerana datang pada malam ini. Lepas ini tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa dengan sesiapa sahaja yang menjemput tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini untuk buka akaun. Sebab buka akaun emas quantum meter ni percuma. Banyak benda percuma yang saya akan kongsikan pada malam ini, dan secara ringkasnya saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan khusus macam mana yang dikatakan solusi pemulihan ekonomi itu. Apa yang quantum meter tawarkan, bagaimana ekosistem dia. Dengan hanya membuka akaun emas percuma, tuan-tuan dan puan-puan dapat menyelesaikan banyak masalah kewangan seperti mana yang telah saya lalui lebih kurang 1 tahun setengah yang lepas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan menerusi slide secara ringkas, dan saya akan fokus kepada 3 perkara penting. Selain daripada saya nak kenalkan syarikat quantum meter ni kepada yang belum kenal, kemudian saya nak kongsikan 3 peluang yang sangat hebat yang ada dalam sistem quantum meter ni, dalam satu ekosistem ni lah. Dapat satu ni dia berbagi satu ekosistem. Boleh selesaikan ini, boleh selesaikan itu, boleh selesaikan ekstra penyelesaian yang diberikan oleh quantum meter. Yang pertama, saya akan kongsikan sedikit secara sepintas lalu dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang syarikat. Kena kenal dululah quantum meter ni siapa, sebab berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan orang di luar sana tak jadi masalah. Dia tak ada masalah dengan emas. Dia memang percaya. Ramai orang percaya, terutamanya orang Islam macam kita ni. Percaya kenapa? Mereka baca Quran. Dalam Al-Quran, Allah dah sebut sebanyak 8 kali tentang emas. Maksudnya emas ni ada dari dunia hingga akhirat. Allah sebut dalam Quran 8 kali. Jadi bagi orang Islam, dia tak ada masalah sangat dengan emas. Dan bagi orang perempuan pula, wanita lagilah tak ada masalah. Memang suka, memang boleh. Tak ada masalah, tak haram memakai emas. Bagi orang lelaki, ada masalah nak pakai emas. Tetapi
tak perlu pakai. Orang lelaki macam saya ni tak perlu pakai. Emas tu boleh jadi aset, emas itu boleh membantu untuk menyelesaikan masalah kewangan kita. Okey. Kemudian saya akan ceritakan juga selepas sedikit secara sepintas lalu tentang quantum metal. Saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang dua produk. Quantum metal ada 3 produk, tapi saya nak tekankan 2 produk yang sangat hebat, sangat bagus, unik satu-satunya di dunia ni. Itu yang saya nak kongsikan. Dan kalau tuan-tuan dah pegang dapat produk ni, saya yakin tuan-tuan akan jadi macam saya. Saya akan lepas. Saya akan guna sungguh-sungguh dua-dua produk ni untuk membantu kita menyelesaikan masalah ekonomi kita. Dan yang ketiga, yang ketiga, sebuah company, produk, dan yang ketiga saya akan kongsikan juga dengan tuan-tuan dan puan-puan ini satu lagi solusi yang ditawarkan oleh quantum metal, iaitu selain daripada menjadi pengguna sahaja, tunggu untung daripada emas, kita juga boleh menjadi peniaga. Buka kedai emas percuma. Buka kedai emas percuma secara digital di handphone sahaja boleh menjana pendapatan 5, 6 dan 7 angka. Bergantung kepada usaha masing-masing. Kuat usahanya, besarlah pendapatannya, dan pendapatan itu pula dalam US dollar setiap hari ataupun setiap saat boleh terus dapat komisen. Ini yang saya akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ini yang datang, 22 orang. InsyaAllah, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia, saya akan kongsikan melalui slide. Okey ke? Tolong komen sikit kalau suara saya kurang jelas ataupun visual saya tak nampak. Tolong komen. Okey tak? Boleh nampak? Okey tak? Komen sikit dulu sebelum saya mula. Alhamdulillah, jelas. Jelas. Terima kasih Tuan Kamil. Kak Yong Kowe nampak ke? Dengar suara saya? Kak Yong dah sampai Pulau Pinang? Jelas. Okey, Junaidah, terima kasih. Ustaz Suhaimi di Melaka, boleh dengar saya? Oh, zikirnya. Okey, alhamdulillah, Melaka clear. Baik. Okey, saya kongsikan, saya tengok sekejap. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang saya sebut tadi, solusi pemulihan ekonomi. Jadi secara ringkasnya saya perkenalkan dulu tuan-tuan dan puan-puan kepada syarikat quantum metal. Tentang diri saya ramai dah kenal, tak mengapa. Saya tak terus kenalkan tuan-tuan dan puan-puan kepada quantum metal dan apa yang ditawarkan. Secara ringkasnya quantum metal menawarkan, bagi saya quantum metal menawarkan 7. Satu platform ni, satu ekosistem, quantum metal tawarkan 7 perkara ni menggunakan emas. Dengan emas, tuan-tuan dan puan-puan boleh selamatkan duit belanja daripada hangus. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jimat. Kalau nak simpan emas, nak kumpul emas, boleh jimat 80%. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak bersara, boleh gunakan emas yang ada ditawarkan oleh quantum metal ni untuk jadi duit cincin. Yang keempat, tuan-tuan kalau minat dengan pelaburan, minat ada duit yang khusus untuk dilaburkan, untuk dikembang, digandakan, tuan-tuan boleh untung 10 kali. Yang kelima, tuan-tuan boleh pulihkan kerugian tuan-tuan di tempat-tempat lain, sama ada di saham, di unit amanah, di mana-mana saja yang sedang rugi, boleh emas di sini boleh bantu tuan-tuan untuk recover ataupun pulih kerugian itu dengan lebih cepat. Dan yang keenam, tuan-tuan dapat pendapatan sambil nak tunggu untung emas itu, tuan-tuan boleh dapat pendapatan sampingan. Dan yang ketujuh sekali, yang ketujuh ni kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan dapat semua sekali. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat terus kalau tuan-tuan buat yang nombor 7 ni, iaitu menjadi peniaga. Buka kedai. Sebab kedainya percuma. Tak perlu ada barang, tak perlu apa. Dia bagi sistem kepada kita, tuan-tuan hanya terus jalankan perniagaan sahaja dan tuan-tuan boleh dapat semua sekali. Jadi saya akan kongsikan satu persatu secara ringkas saja pada malam ini, dan lebihnya nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh bersoal jawab, bertanya dan sebagainya. Tentang harga emas, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tahu emas tidak pernah turun ataupun emas tidak pernah murah. Emas tak pernah murah, tuan-tuan.
Kalau emas ni murah, emas ni bukanlah logam berharga. Emas ini adalah logam yang bernilai tinggi. Maknanya harga emas, nilai emas sentiasa naik. Tetapi adalah sekali-sekala dia turun. Memang ada dia turun, tetapi dia naik lagi tinggi. Dia turun sikit, dia naik lagi tinggi. Dia turun sikit, naik lagi tinggi. Jadi kalau kita tengok sejarah untuk 20 tahun belakangan ini, emas sudah pun naik sebanyak 600%. 600%. Jadi boleh tengok, boleh cek balik. Tuan-tuan dan perempuan dulu kalau siapa yang dah berkahwin, tengok, ingat balik. Masa beli cincin ke gelang nak hantar tanda ke nak bertunang dulu berapa harga segram. Kalau saya waktu itu tahun 1996 tu harganya lebih kurang RM30 lebih saja. 30. Saya pun tak ingat exactly berapa, tapi RM30 lebih segram. Hari ini RM300 segram. Begitulah. Jadi saya kenalkan tuan-tuan dan perempuan tentang quantum metal. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan boleh saja pergi ke laman web ini www.quantummetal.com.my ini untuk melihat siapa quantum metal tu. Jadi tuan-tuan boleh klik dan pergi ke sana. Tapi malam ini saya nak cerita terus pada tuan-tuan dan perempuan dan tuan-tuan boleh dengar. Jadi siapa quantum metal? 4 perkara yang tuan-tuan dan perempuan perlu tahu tentang quantum metal. Yang pertama, quantum metal ni sudah pun ada di Malaysia dan di seluruh dunia ni sudah 11 tahun. Quantum metal dah ada di Malaysia ni 11 tahun. Dan yang kedua, tuan-tuan dan perempuan kena tahu, kena faham, quantum metal asalnya menjalankan perniagaan B2B, business to business. Quantum metal adalah pembekal emas kepada bank-bank, koperasi, peniaga-peniaga dan agensi-agensi kerajaan. Inilah bisnes utama. Maksudnya quantum metal telah pun established, terkenal di kalangan bank, terkenal di kalangan peniaga-peniaga emas dan terkenal di kalangan agensi-agensi kerajaan sejak 11 tahun yang lalu. Tetapi selepas dia mula berkembang 2019. Tahun 2019 quantum metal mula mengubah ataupun mengembangkan lagi perniagaannya. Mengembangkan perniagaannya untuk orang ramai pula. Selepas business to business, kembangkan lagi. Membolehkan kita juga sama-sama menikmati kemudahan yang disediakan oleh quantum metal ini. Okey, baik tuan-tuan dan perempuan, selain daripada itu, yang ketiga tuan-tuan dan perempuan kena tahu, quantum metal juga adalah pembekal sistem dagangan. Sistem dagangan emas kepada bank-bank. Sistem dagangan itulah yang kita gunakan hari ini secara percuma. Kalau tuan-tuan nak beli sistem ni boleh, tuan-tuan boleh buka bank, kemudian minta quantum metal bekalkan sistem tu. Tuan-tuan bayar. Tetapi sekarang tak perlu jadi bank. Kita tak perlu jadi bank, kita dapat sistem yang bank pakai tu percuma. Hanya di telefon bimbit kita. Ini yang best. Dan yang keempat, tuan-tuan kena tahu, semua produk yang ditawarkan oleh quantum metal kepada kita adalah patuh syariah. Inilah paling penting bagi saya. Bagi saya sebagai orang Islam, bila saya nak terlibat dengan sesuatu perniagaan, yang pertama sekali saya periksa ialah dia patuh syariah atau tidak. Jadi selepas saya periksa, saya buat kajian selama 1 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat kajian 1 tahun tentang quantum metal ini. Confirm patuh syariah, saya yakin, saya seronok melihatnya dengan dokumennya, dengan saya bertanya dengan kawan-kawan yang bekerja bank dan mereka kata sama. Apa yang ditawarkan oleh quantum metal ni standardnya sama. Kepatuhan syariahnya sama seperti standard yang dibekalkan kepada bank. Dan standard yang digunakan oleh quantum metal ni adalah standard yang diiktiraf antarabangsa. Jadi clear. 4 perkara ni menyebabkan saya tak ada lagi gusar, tak lagi bertangguh-tangguh, terus mulakan perniagaan emas quantum metal yang percuma ni. Okey. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu di mana letaknya quantum metal, ni dia. Quantum metal beribu pejabat di Pulau Pinang. Pulau Pinang je tuan-tuan. Di nombor 4 Jalan Residensi Pulau Pinang. InsyaAllah besok tengah hari saya ke Pulau Pinang, saya ke pejabat ni. Okay, InsyaAllah. Ada beberapa orang kawan yang akan follow saya besok. Kita ada appointment pukul 12 di HQ di Pulau Pinang. Dan selain di Pulau Pinang, quantum metal juga ada di Kuala Lumpur, ada di Johor, ada di Sarawak, ada di Sabah. Dan ada juga pejabat-pejabat kecil. Contohnya di Kelantan ada pejabat kecil. Dan ada juga pejabat antarabangsa. Contohnya di Jakarta, di Afrika Selatan. Dan banyak negara lain lah. Di US, di UK. Quantum metal ada pejabat-pejabat rasmi di negara-negara ini.
Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Ada mama nak guna kat lah. ataupun berurus niaga emas ni seluruh dunia. Baik, Satu je saya lah. nak memperkenalkan pula. Okey, siapakah pengurusan tertinggi Quantum Metal? Ini adalah 3 orang yang menjadi tulang belakang kepada Quantum Metal. Pengurusi kita lah ialah yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan Lazin, iaitu pengurusi bukan eksekutif, merupakan bekas timbalan Ketua Polis Negara. Inilah chairman kita. Yang kedua yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, pengasas dia. Pengasas dia adalah Datuk Lim Kong Sun yang terlibat dengan industri emas ni dah lebih 20 tahun. Dan seorang lagi pengarah yang penting dalam Quantum Metal ialah Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari, iaitu bekas pengarah Bank Negara. Jadi mereka ketiga-tiga inilah sebenarnya menjadi tulang belakang kepada Quantum Metal yang mempunyai credibility, yang mempunyai kompetensi dalam industri emas ni. Mereka inilah juga yang menyebabkan saya tak ada rasa ragu-ragu, saya tak takut apa-apa kerana saya tahu orang yang ada di belakang Quantum Metal ni adalah orang-orang yang berkredibel, orang yang memang menjaga kepatuhan, menjaga tata susila, menjaga governance. Kerana saya dulu pun belajar tentang good governance di universiti. Saya mengajar topik ini pun tentang good governance. Jadi ini antara benda yang saya lihat dan saya tengok, okey. Dan saya dah pun berjumpa mereka ini, bersembang-sembang dan saya tahulah sedikit sebanyak latar belakang. Baik, selain daripada kekukuhan governance Quantum Metal juga tuan-tuan dan puan-puan, dia ada lombong emasnya sendiri, iaitu di Bau Sarawak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke sini, www.besra.com untuk lihat siapakah pemegang saham terbesar Besra Gold ini. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum tahu, Besra Gold ini merupakan syarikat pelombongan emas yang tersenarai di Bursa Saham Australia. Dan pemegang saham syarikat ini adalah Quantum Metal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah kukuhnya syarikat Quantum Metal yang sedang tuan-tuan puan-puan kenali hari ini pada malam ini. Okey. Baik, sementara tu saya mute dulu ya. Siapa yang masuk tolong mutekan mikrofon tu untuk tidak mengganggu. Mungkin ada kawan-kawan kita yang signal internetnya tak berapa baik, nanti dia tak dengar. Alright. Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkas, inilah dia menyebabkan Quantum Metal boleh menawarkan perkhidmatannya kepada orang awam. Apabila Bank Negara Malaysia menghantar surat ini dan secara automatiknya Quantum Metal adalah sebuah institusi pelapor kepada Bank Negara. Jadi maksudnya apa? Maksudnya setiap sen kita beli dan jual emas, Bank Negara tahu. Quantum Metal mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan setiap sen transaksi jual beli emas yang dijalankan oleh kita dilaporkan kepada Bank Negara. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, orang jahat tak boleh involve dalam bisnes ni. Sebab orang jahat tu maksudnya apa? Dia nak buat cuci duit lah, dia nak tipu sana tipu sini, duit rasuah beli emas lah, duit perdagangan, memperdagangkan manusia, jual dadah, semua nak beli emas tak boleh. Kenapa? Ia akan mematuhi peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang tertakluk di bawah Akta ni, AMLA 2001. Ini pun melegakan saya. Tapi ada soalan. Orang tanya, Quantum Metal ni berdaftar dengan Bank Negara ke? Tidak. Kenapa nak kena daftar? Sebab Quantum Metal bukan bank, bukan institusi keuangan. Quantum Metal hanyalah pembekal emas dan sistem dagangan emas. Macam kedai emas biasa. Jadi tak perlu takut. Tak perlu nak rasa bimbang tak daftar dengan Bank Negara. Kerana apa? Memang tak ada pun undang-undang mengatakan syarikat emas kena daftar dengan Bank Negara. Okay? Tetapi Quantum Metal mengambil satu langkah advance berbanding dengan syarikat emas yang lain, iaitu menjadi institusi pelapor kepada Bank Negara. Okay? Yang kedua, ada juga orang tanya, kenapa Quantum Metal tak berdaftar dengan Suruhanjaya Security? Memang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Security sebab Quantum Metal tak ambil duit orang. Quantum Metal bukan pengurus dana, bukan syarikat pelaburan. Dia tak ambil duit orang, dia tak janjikan apa-apa dividen, tak janjikan apa-apa pulangan dan untung. Quantum Metal jual emas. Dia jual emas, kita dapat emas, dia ambil duit lah ya. Jadi kenapa dia bukan syarikat pelaburan? Okay?
tak perlu berdaftar dengan Stranger Security kerana Quantum Metal tidak ambil duit siapa-siapa. Dia jual barang. Sama macam kita ada barang, kita jual. Tak perlu daftar dengan Stranger Security kerana kedai emas biasa sahaja. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu emas apa yang kita pakai, emas apa yang kita beli ni, inilah emas yang kita beli, iaitu emas Perth Mint Australia. Selain daripada Perth Mint, ada lagi satu, iaitu IGR, Istanbul Gold Refinery. Ini dua emas yang berkualiti tinggi di dunia. Inilah emas yang boleh kita bawa ke mana-mana, tuan-tuan. Kita boleh beli emas ni, boleh keluarkan secara fizikal, boleh bawa ke mana-mana seluruh dunia ni. Naik kapal terbang, nak pergi mana boleh. Dan emas ni laku di seluruh dunia. Laku di seluruh dunia. Tak boleh bimbang. Then, tadi kan saya ada sebut, bank-bank melantik Quantum Metal sebagai pembekal emas mereka. Inilah bank-bank yang menerima bekalan emas dan juga sistem dagangan emas dari Quantum Metal. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak, boleh klik dekat bawah ni, tuan-tuan boleh lihat. Ambil. Boleh boleh screenshot, nanti boleh klik dekat link yang saya sediakan ni, tengok secara rasmi apa kata bank-bank ini. Bank-bank ini memang akan tulis dengan jelas sekali siapakah pembekal emas di bank. Saya nak lebih sikit dekat sini bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin rasa masih tak faham ataupun rasa serba salah. Tuan-tuan dan puan-puan, bank ya, bagi sesebuah bank yang nak mencari pembekal, bank yang nak cari pembekal, even nak cari pembekal biasa-biasa pun, bukan emas, barang-barang yang lain pun, mereka akan semak dulu. Bank lebih awal buat due diligence. Dia punya buat due diligence tu lagi dahsyat. Sangat teliti. Mereka ni akan meneliti betul-betul siapakah rakan kongsi mereka. Jadi bank-bank ini telah pun membantu kita buat due diligence, buat kajian, buat research, dan mereka telah pun melantik Quantum Metal bukan baru. Contohnya Bank Muamalat sejak tahun 2014 lagi sudah pun melantik Quantum Metal sebagai pembekal emas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan pergi ke bank-bank ini, buka akaun emas atau nak beli emas, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan beli emas yang dibekalkan oleh Quantum Metal. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi peluang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh beli emas terus daripada supplier, iaitu Quantum Metal. Okey. Jadi begitulah kekukuhannya. Baik. Mungkin tuan-tuan ada terdengar, konsultan tuan-tuan sebut emas ini adalah emas digital. Tuan-tuan, saya nak tekankan betul-betul ni tak ada emas digital. Emas digital tu tak ada. Ada juga yang orang tanya saya, ini paper gold ke? Tidak, ini bukan emas kertas, bukan emas digital. Ini memang emas betul. Emas tulen 999. Ya? Yang okay. Saya mute dulu ya. Okay. Terima kasih. Minta maaf ya bagi tuan-tuan yang masuk, tolong mutekan dulu, kecuali tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya, nanti boleh unmute semula mikrofon, boleh tanya. Okey, boleh saya sambung tuan-tuan dan puan-puan Saya sambung Jadi tak ada jangan salah faham, tidak ada emas digital di Quantum Metal, tidak ada paper gold ataupun emas kertas. Yang ada memang emas tulen. Emas tulen 999 yang dikeluarkan oleh Perth Mint Australia dan juga Istanbul Gold Refinery. Dan emas yang dilombong sendiri oleh Quantum Metal di Bau Sarawak. Yang itu belum lagi, yang itu sedang dilombong. Sebab masa ini Quantum Metal membekalkan emas yang dikeluarkan oleh Perth Mint Australia. Jadi emas-emas ini tuan-tuan ada tempat dia. Emas-emas berkualiti tinggi ni ada tempat simpanan khas dia. Jadi Quantum Metal turut menyimpan emas yang kita beli ni di Pring Singapura. Kenapa di Pring Singapura? Macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Pentingnya untuk kita melantik pihak ketiga. Saya boleh beli emas, tuan-tuan boleh beli emas. Siapa nak pegang emas itu? Kalau kita boleh pegang sendiri, boleh, tak ada masalah. Keluarkan emas tu pegang sendiri. Tetapi bila kita beli banyak, tuan-tuan, beli banyak, di mana kita nak simpan? Kita kena beli pula peti besi, kita kena insurankan. Jadi ada banyak kos akan bertambah apabila kita pegang sendiri emas.
Yang kedua, apabila kita pegang emas, ada risiko-risiko dia. Semua risiko tu kita kena tanggung. Jadi sekarang ini, teknologi dah ada, dunia semakin maju, bank-bank dah buat lama dah. Bank-bank dah buat lama. Kita boleh beli emas dengan bank, tanpa pegang emas tu. Bank simpan dalam peti besi dia. Sekarang ni kita beli dari Quantum Metal, siapa nak pegang emas tu? Kalau Quantum Metal kata dia pegang, kita boleh kata, kenapa kamu pegang emas saya? Jadi sekarang ni Quantum Metal lantik pihak ketiga, iaitu BRING. BRING ni tuan-tuan dan puan sudah pemburusa 160 tahun, beroperasi di 53 buah negara dan 100 negara menggunakan perkhidmatan BRING. Dan semua emas yang disimpan di BRING ni tak perlu kita nak insurankan kerana telah diinsurankan oleh Lloyd of London. Jadi berlaku sesuatu apa-apa kepada kita, kepada Quantum Metal, kepada siapa saja, jangan risau. Emas kita ni sudah pun dilindungi. Kita ada sijilnya, boleh tuntut emas yang disimpan. Ini kelebihan kita letak emas di peti besi yang diinsurankan. BRING menyediakan peti besi ini. Jadi kita lantik pihak ketiga yang ternama, yang sudah ada nama di dunia ni untuk menjaga bukan saja emas. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada barang-barang, apa sahaja barang berharga, geran-geran tanah dan sebagainya, boleh simpan di BRING. Boleh. Dan kosnya lebih jimat daripada kalau kita simpan sendiri. Begitulah kita di Quantum Metal ni, kita simpan emas di sana. Baik. Tentang patuh syariah pula. Mari kita tengok tentang patuh syariah. Siapa yang mengiktiraf produk-produk Quantum Metal ni patuh syariah? Yang pertama, di peringkat antarabangsa, semua produk Quantum Metal diakreditasi patuh syariah oleh Raqabah LLC. Ketiga-tiga produk. So, tiada masalah bagi peringkat antarabangsa. Siapa Raqabah tu? Ini dia Raqabah. Raqabah adalah penyedia perkhidmatan patuh syariah ni yang mengikut piawai antarabangsa OAFI dan juga piawai patuh syariah yang lain. Mereka ni telah pun diiktiraf sebagai firma audit syariah terbaik pada tahun 2016 oleh The Global Islamic Finance Award. Inilah orang yang memberi patuh syariah kepada produk-produk Quantum Metal. Itu di peringkat antarabangsa. Di peringkat tempatan, ini pula. Di peringkat tempatan pun ada, iaitu Tawafuk Consultancy. Tawafuk Consultancy inilah setiap tahun, setiap tahun dia buat audit, dia check dari A hingga Z, patuh syariah atau tidak patuh syariah. Dan Tawafuk Consultancy ini jugalah yang menasihati Quantum Metal supaya mengikut semua standard patuh syariah. Dan mereka inilah setiap tahun juga memperbaharui lesen ataupun sertifikat patuh syariah kepada Quantum Metal. Siapa Tawafuk? Tawafuk juga adalah antara pemenang award bagi Global Islamic Finance. Okay. Dan bukan setakat itu saja, Quantum Metal juga ada lembaga syariah dia sendiri di peringkat dalaman yang dipengurusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Hassan Ahmad, bekas Mufti Pulau Pinang. Sekarang ni beliaulah menasihati dari dalam. Jadi maksudnya tuan-tuan, kita dah terlepas dah tanggungjawab untuk memeriksa patuh syariah tentang Quantum Metal ni sebab dah ada pihak yang lebih arif. Kita nak buat kajian, kita tak arif. Jadi kita dah ada dah lepas tanggungjawab kita, kena ada orang yang arif dalam bidang mereka yang menyemak, yang buat audit setiap tahun, yang menasihati Quantum Metal tentang serba-serbi tentang patuh syariah. Bagi saya, apa yang mereka buat ni adalah sangat murni, sangat baik. Saya rasa tak ada yang menyusahkan. Cuma orang yang tak pernah dengar ni, kan, dia buatlah andaian-andaian. Bagi saya tak perlu andaian lah, kerana dah terbaik dah. Dah terbaik. Dah 3 level lah. Patutnya 1 je cukup. Ada 1 penasihat syariah aja ataupun perunding syariah aja dah cukup. Quantum Metal sediakan 3. 3. Jadi kalau orang kampung kata nak apa lagi? Nak apa lagi kan? Adakah pandai kita daripada mereka? Jadi bagi saya tak ada masalah dah. Semua dia dah clear. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu berapa banyak ada produk emas patuh syariah di Malaysia ni, inilah 10 yang ternama. 10 yang ternama. Tak jadi masalah. Tuan-tuan nak beli emas dengan mana-mana syarikat ini, silakan. Ni ada 10 saya senaraikan. Boleh. Ada lagi yang kecil-kecil. Ada yang lain-lain. Contohnya Titih Emas, Titih Gold, milik Kerajaan Negeri Kelantan. Boleh juga. Boleh. Yang itu pun patuh syariah juga. Pun boleh beli emas
bermula dengan RM10 dengan PT Gold. Boleh, tak ada jadi masalah. Tetapi kita carilah yang ada lebih, yang ada advance sikit berbanding dengan sekadar beli dan simpan emas. Kenapa? Kebanyakan syarikat lain-lain ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, mereka menawarkan hanya satu jenis produk emas sahaja. Yang kita nak tengok sekarang ni tentang Quantum Metal, yang tawar 3 produk patuh syariah boleh menyelesaikan masalah kewangan dan ekonomi kita. Alright, ini dia tuan-tuan dan puan-puan, produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Yang pertama nama dia Gold Storage Account. Yang kedua nama dia Gold Convert Account. Dan yang ketiga namanya Gold Asset Enhance. Senang. GSA, GCA, GAE. 3. Ini saja 3 produk emas yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Daripada ketiga-tiga ni, saya nak fokus malam ini 2 sahaja, iaitu GCA dan GAE. GSA sama macam yang lain-lain. Sama macam tuan-tuan boleh beli di bank, boleh beli di syarikat-syarikat lain tu, sama. Beli emas, simpan dan tunggu harga emas tu naik harga, jual. Itu sahaja, biasa. Yang tak ada di tempat lain di dunia ni ialah GCA dan GAE. Yang itu yang saya nak tekankan lebih sikit pada malam ni. Tapi macam mana pun, saya nak buat sekali imbas jugalah tentang GSA. Kenapa benda ni free, kan? Tuan buka akaun dapat free. Nak guna-gunalah, boleh beli emas serendah RM10. GSA ni tujuan dia hanyalah untuk kita tukar duit. Kita ada duit, tukar duit jadi emas. Itu sahaja. Kalau ada RM10,000 hari ni, contohnya tunai, tukarkan RM10,000 tu jadi emas. Simpan di Quantum Metal. Kalau rasa nak pakai, keluarkan. Boleh keluarkan emas fizikal itu. Suruh Quantum Metal post ke rumah boleh. Kita nak ambil di pejabat Quantum Metal pun boleh. Nak ambil di Tekun Arhanu pun boleh. Tak jadi masalah. Tapi biarlah Quantum Metal simpan. Kenapa yang macam saya sebutkan tadi, risiko dan sebagainya kita tak payah tanggung. Biar Quantum Metal dah siap, dah lindungi dan sebagainya, simpan aja kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, jimat kos. Bila Quantum Metal yang simpan, jimat kos. Jimat kos. Kita tak perlu ada susut nilai lah, spread down lah, upah lah, upah simpan lah, upah membentuk lah, minting. Semua tu tak ada di Quantum Metal. Tak ada sebab kita beli emas tulen 999 dan disimpan di BRIN Singapura. Jadi tak perlu semua kos-kos itu. Bila kos rendah, maksudnya tuan-tuan, keuntungan kita lebih cepat dan lebih tinggi sebab kos rendah. Berbanding dengan di luar, kos lebih tinggi. Okey, berapa kos? Di Quantum Metal emas GSA ni, tuan-tuan beli, masa beli itu saja ada markup 7%. Itu saja. Jual tak ada dah. Tak ada susut nilai, tak ada jatuh harga, tak ada upah apa pun tak ada. Jual lah pada harga emas dunia. Untung jual. Macam tu saja. Senang GSA ni. Lepas tu tuan-tuan dah ada emas simpan, tuan-tuan nak pindahkan emas tu ke akaun orang lain. Macam duit, simpan-simpan di bank, tuan-tuan simpan di bank, tuan-tuan nak transfer duit tu ke akaun orang lain. Sama di sini, tuan-tuan boleh transfer berapa banyak emas yang ada tuan-tuan simpan ke akaun orang lain. Dan kalau tuan-tuan nak jual emas, kalau tuan-tuan beli emas dekat biasa, beli gelang, kan? Tuan beli gelang, tuan-tuan nak gelang tu harga RM10,000. Tapi tuan-tuan nak pakai duit RM5,000. Boleh tak potong emas tu? Kalau boleh potong, okeylah jual separuh. Kalau cincin nak potong macam mana? Kalau dah keras bentuknya tu macam mana, kan? Tapi di sini tuan-tuan ada emas bernilai RM10,000, tuan-tuan nak pakai RM10. Boleh jual lah emas RM10. Boleh dijual serendah RM10. RM10 boleh, RM20 boleh. Beli pun boleh RM10, jual pun boleh RM10. Beli dah simpan sampai RM10,000, nak jual RM100 boleh. Ini kelebihan yang ada disediakan di platform digital. Okey, itu lebih kuranglah saya bagi penerangan tentang akaun GSA. Okey, dan lebih lanjut nanti boleh tuan-tuan jumpa siapa yang bawa tuan, siapa konsultan tuan, datang jumpa. Malam ini preview aja. Saya bagi ringkas-ringkas saja. Sebab yang ini biasa-biasa sangat. Semua tempat ada emas macam ni. Sekarang saya nak masuk yang tak ada kat tempat lain. Gold Convert Account ni tak ada kat tempat lain. Ini adalah solusi pemulihan ekonomi. Apa dia Gold Convert ni, tuan-tuan? Gold Convert ni, tuan-tuan boleh beli emas, lepas tuan-tuan beli emas, boleh sandarkan terus emas.
Sandar terus emas tu dapat duit cash. Tuan ada aset, beli emas, sandarkan, dapat pembiayaan tawaruk sebanyak 85%. Akan-akan kalau tuan-tuan dan puan biasa dengan pajak gadai, biasa dengan Arhanu, GCA ni seakan-akan Arhanu, tetapi bukan Arhanu. Dia tukaran. Kita boleh sandar emas kita, tukarkan emas kita jadi duit, kita ambil duit 85%, kita belanja. Emas tadi macam mana? Emas tadi kekal tersimpan dalam akaun kita. Kekal tersimpan dalam akaun kita, tak perlu tebus. Tak macam Arhanu kena tebus. Sini tak perlu tebus. Kemudian harga emas yang kita dah sandarkan tadi pula tak macam Arhanu juga. Sebab Arhanu bila kita sandarkan emas kita tadi dikunci harga dia. Kalau harga masa kita tebus, kita sandarkan tu ialah RM250, kekal lah sampai 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan harga dia tak naik. Itu di Arhanu. Di sini tak. Harga tak dikunci, harga emas ni naik. Emas yang kita simpan tadi, walaupun dah sandar, harganya tetap naik. Jadi kita boleh jual apabila harga emas ini naik. Ini keistimewaan GCA. Baik. Bila kita nak jual atau nak tebus semula emas tadi, tak perlu tebus tuan-tuan. Tak perlu tebus. Tunggu sahaja emas tu naik harga, jual terus. Batalkan kontrak, jual terus emas tadi. Kalau ada untung, ambil untung dari emas. Jadi duit belanja kita dah ambil, emas tadi masih jadi aset kita dan masih boleh berkembang, dan emas ni masih menjana pendapatan dan keuntungan kepada kita. Maksudnya emas yang kita beli tadi bekerja, terus bekerja untuk kita. Ini long term tuan-tuan, long term. Saya sangat suka produk ni, memang setiap minggu saya buat. Setiap minggu saya beli emas, saya convertkan, ambil duit, emas simpan, ambil duit, emas simpan. Jadi saya dapat dua-dua. Saya dapat duit belanja, saya dapat emas untuk masa depan saya. Macam ni tuan-tuan. Saya tunjuk lebih kurang ilustrasi dia. Tuan-tuan dan puan-puan ada 100,000, contohnya adalah dekat mana-mana kan. Simpan sana, simpan sini kan, adalah 100,000 katakan. Okay? Contoh saja. Duit 1,000 tu beli emas di Contameter, tekan, gunakan handphone je beli, dan terus tekan, sandarkan emas tu. Dalam tempoh 1 hingga 5 hari bekerja, duit cash masuk semula ke akaun bank tuan-tuan. 85,000. Okey, dapat 85,000 ni nak buat apa? Buatlah apa-apa pun. Belanjalah. Belanjalah nak beli bayar deposit itu ke deposit ini ke, down payment itu, down payment ini, nak beli rumah, nak beli kereta. Belanjalah. Nak belanja harian pun belanjalah dengan duit 85,000 ni. Emas seberat 400 gram tadi masih tersimpan. Tunggu pula harga emas 400 gram ni naik. Tunggu. Berapa tahun dia nak tunggu? Tunggu berapa tahun yang tuan-tuan suka nak tunggu. Contohnya dekat sini saya sukalah katakan tunggu 5 tahun. 3 tahun ke 5 tahun. Asal harga emas naiklah. 3 tahun ke 5 tahun ke 10 tahun ke, ikut umur yang kita ada. Tunggu seberapa banyak nilai emas tadi naik. Kemudian jual emas tu. Lepas jual, tak payah pening-pening nak kira nak apa. Sistem dah tolong kirakan, dia tolak 85,000 yang tuan-tuan dah ambil tadi. Kemudian dia bayarkan siap-siap management fee, lebihnya tuan-tuan dan puan-puan punya. Ini keistimewaan. Emas terus bekerja untuk kita walaupun kita dah guna duit pembiayaan. Ini best. Atau contoh lain macam ni tuan-tuan. Ini saya. Ini saya dulu tuan-tuan. Saya dulu macam ni. Macam Ahmad ni. Dapat gaji 10,000. Cepat-cepat pergi bayar bank. Duit kereta, duit rumah, bayar itu, bayar ini. Bila ada baki, barulah nak simpan. Itu saya dulu. Sekarang tak macam tu dah tuan-tuan. Dapat gaji 10,000, saya terus beli emas dulu. Lepas beli emas, saya tukar emas itu jadi duit balik. Dapat 8,500, baru saya belanja. Emas tadi buat apa? Saya simpan di situ sampai dia naik harga. Baru saya jual pula. Jadi saya dapat dua aset. Satu aset RM1, satu aset dalam bentuk emas. Satu boleh pakai sekarang, satu saya akan pakai masa hadapan. Ini yang tak ada kat tempat lain tuan-tuan. Ada di Quantum Metal sahaja. Yang ni pula kalau tuan-tuan nak buat duit pencen, boleh. Boleh buat, gunakan GCA ni, beli
Kemudian bila dapat balik duit 85%, top up sikit lagi, beli lagi emas. Kemudian dapat balik duit 85%, top up sikit, beli lagi emas, Buatlah ikut suka. Nak buat tiap-tiap minggu ke, nak buat tiap-tiap bulan ke, tak kisah. Asalkan tuan-tuan dan puan-puan dapat kumpul emas jimat, tuan-tuan, jimat. Jadi contoh macam ni, nak kumpul 100 gram dalam masa setahun. Boleh, hanya RM75 saja seminggu. Tiap-tiap minggu beli emas. RM75, RM75. Dalam setahun, dapatlah kumpul 100 gram. Lepas kumpul 100 gram, apa nak buat? Biarkan ajalah emas dekat situ selama 10 tahun. Orang muda boleh buat macam ni. Dah 10 tahun, juallah emas tu. Lepas jual emas pada harga masa depan, tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat pulangan balik. Kalau dalam kiraan ini, kita dalam 10 tahun, tuan-tuan boleh untung 400%. Modal sikit, untung banyak. Tapi jangka panjang. Bagi orang muda yang nak pencen lagi 10, 15, 20 tahun, memang boleh sangat. Ini pun boleh. Baik, ini adalah statement saya. Yang saya kata setiap minggu tu, memang setiap minggu saya buat GCA sebelum berbelanja. Terutama sebelum bayar duit loan kereta. Sebab apa? Sebab kereta memang susut nilai, tuan-tuan. Kereta dah susut nilai 7 tahun. Lepas tu kita setiap bulan kena bayar bank kan. Apa yang kita dapat? Kita tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Dapatlah menikmati bawa kereta tu. Tapi lepas 7 tahun, kereta tu susut nilai. Kita tak dapat jual dia dengan harga lebih tinggi, lebih rendah. Beli 100,000, jual 30,000. Tak apa, tuan-tuan. Sekarang dah tak apa. Sebab apa? Sebelum bayar duit kereta tu kepada bank, beli emas dulu. Lepas beli emas, tukar emas tu kepada duit, pakai duit tu baru bayar loan kereta. Jadi, loan kereta pun dapat bayar, emas pun dapat simpan. Emas selama 7 tahun yang tuan-tuan simpan ni tadi, jual. 7 tahun akan datang, tak apa kereta susut nilai, emas naik nilai. Emas tu jual, dapat beli kereta baru, tuan-tuan. Jadi taklah hangus duit kita hanya bayar sambil kereta pula susut nilai. Sekarang ni kita bijak sikit. Kita bayar juga duit bank, kereta tak apalah susut nilai, tapi ada emas yang naik nilai untuk masa depan. Buat macam tu, tuan-tuan. Saya buat hari ini saya dah alhamdulillah dah berjaya kumpul lebih setengah kilo. 400 terkini, 400 lebih kurang 410 gram. Dalam setahun lebih sini saya dah berjaya kumpul emas seberat 510 gram. Ada kawan-kawan saya yang dalam setahun ni dah pun berjaya kumpul 1 kilo. Saya dalam satu keluarga, ya. Dalam saya, isteri, anak-anak, alhamdulillah dah berjaya kumpul emas dengan duit belanja. Kumpul emas dengan duit belanja dah 1 kilo. Kami berazam nak gunakan fasiliti ni supaya dapat kumpul 5 hingga 10 kilo dalam tempoh 5 tahun ini. Jadi boleh jadi pendapatan pasif untuk masa depan. Nak pencen, jual aja emas ni. Pakai duit dari situ nanti. Tentang bayaran rumah, bayaran kereta, duit beli beras, semua tak ada masalah, kita ada duit. Duit ada, emas pun ada. Yang ini contoh kilang, 10 juta. Dia beli emas dulu, baru bayar gaji orang, bayar apa. Yang sebelah kanan ni NGO, Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Sebelum bayar sewa office, sebelum bayar gaji pekerja dan sebagainya, beli emas, kemudian tukarkan emas tu kepada duit, baru belanja. Ini cara bijak, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengelakkan belanja hangus, untuk menyelamatkan duit overhead business, untuk menyelamatkan belanja operasi bisnes, untuk mengumpul aset secara jimat dan juga untuk mengumpul dana persaraan. Gunakan GCA ni. Senang. Okey? Baik, saya nak pergi ke produk yang ketiga. Produk yang ketiga ni lah produk yang paling mendapat sambutan tinggi sangat. Semalam saja, tuan-tuan, bukan semalam, 3 hari kemudian ni. Hari semalam, hari Sabtu, hari Jumaat, hari Khamis, hari Rabu. 4 hari sebenarnya. 3 hari setengah ni. Pelanggan-pelanggan saya ataupun klien-klien saya beli macam beli pisang goreng panas, tuan-tuan. Kerana harga emas turun. Harga emas turun ni dari pukul tak ada jam yang diorang tak beli emas. Pukul 12 tengah malam ada, pukul 1 ada, pukul 2 ada, pukul 3 ada, pukul 5 subuh ada, pukul 6 ada, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Sampai pukul 11 malam itu, saya punya transaksi, saya tengok orang beli emas macam beli goreng pisang, tuan-tuan. Bukan beli sikit-sikit. Memang beli banyak-banyak. 30,000, 10,000, 50,000. Ada yang saya dengar semalam kawan saya datang,
46,000. Dia datang dari KL ke Ipoh jumpa klien dia, klien beli 46,000 tuan-tuan. Inilah Gold Asset Enhance. Kenapa orang suka sangat Gold Asset Enhance ni? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh gandakan aset kita. Dia boleh gandakan keuntungan kita 10 kali. Kita ada modal 1,000, Quantum Metal bekalkan lagi emas kepada kita untuk kita buat untung. Ini tujuan dia memang buat untung jangka pendek, tuan-tuan. Patuh syariah menggunakan tawaruk, pembiayaan. Quantum Metal biaya kita, dia tambah modal emas, tambah aset emas kepada kita dan kita dapat aset emas yang banyak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Quantum Metal ni buat bisnes. Dia taklah bagi emas tu percuma. Tentulah ada bayarannya. Ini bukan percuma, ya. Tapi tak apa, saya akan tunjukkan kenapa orang sangat minat dengan tawaruk GAE ni, pasal dia macam ini, tuan-tuan. Saya tunjuk terus. Katakan tuan-tuan ada modal 100,000. Katakan. Tak kisahlah 100,000 ke, 10,000 ke, 1,000 pun boleh. Tak masalah. Tapi saja saya nak tunjuk bagi besar nama bisnes emas kan. Cerita emas kecil-kecil ni kadang orang tak percaya. Betul ke? RM10 lah, RM20 lah meniaga emas. Apa? Nah, saya tunjukkan 100,000 tuan-tuan. Katakan tuan-tuan ada 100,000, tuan-tuan boleh beli emas melalui aplikasi kita di Quantum Metal secara automatik. Sebenarnya bukan automatik, ada akad dia lah. Tuan setuju dengan akad dia, Quantum Metal akan tambah lagi 900,000. Menjadikan dalam akaun tuan-tuan ada 1 juta emas. Konsep ni sama je macam beli rumah, tuan-tuan. Beli rumah kedai, beli properti, sama. Tuan-tuan nak beli rumah berharga 1 juta, tuan-tuan tak bayar 1 juta. Rumah tak 1 juta. Kita tak bayar kan 1 juta. Kita hanya bayar 10%. Kita bayar 10% saja. Jadi iaitu 100,000. Daripada 100,000 yang kita bayar, 900,000 lagi tu datang dari mana? Pembiayaan bank. Sama. Macam Quantum Metal ni. Sama. Kita bayar je 100,000, 900,000 lagi Quantum Metal biaya. Maksudnya kita bayar je lah management fee ataupun yuran ataupun kadar keuntungan kepada Quantum Metal kerana dia membiayai lagi 90% ni. Jadi kita pun adalah aset. Kalau kita beli secara biasa, 100,000 baru dapat 400 gram. Tetapi dengan GAE 10, kita dapat 4,000 gram. 4 kilo emas, tuan-tuan. Dengan 4 kilo emas ni, bila harga naik, kita jual lah 4 kilo ni. Untungnya kita punya semua. Semua untung dari 4 kilo emas tu kita punya. Habis Quantum Metal dapat apa? Dia kan dah dapat untung sebab dia bagi pembiayaan 900,000. Dia kenakan 3.5% yuran. Kita bayar je lah yuran tu 3.5%. Sikit aja, rendah aja. Dapat 900,000 kan. Jadi kita tak perlu tunggu masa yang panjang macam simpan emas biasa. Jangka pendek kita dah boleh buat untung dan untung itu 10 kali. Ni contoh mudah. Tadi saya tunjuk 100,000. Sekarang saya tunjuk 10,000. Ini ramai orang ada. Ramai orang ada duit 10,000 yang tak pakai duit tepi, duit ekstra. Ada 10,000 dah boleh. 1,000 pun boleh. Saya tunjuk yang paling ramai orang ada 10,000. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada RM10,000, tuan-tuan pergi kedai emas, tuan-tuan beli emas, katakan pada harga RM250 1 gram, tuan-tuan hanya dapat 40 gram. Betul kan? Lepas tu tuan-tuan kena tunggulah harga emas ni naik. Katakan harga emas naik kepada RM265 1 gram. Dari 250 naik 265, tuan-tuan cuba pergi jual. Untung atau rugi? Saya boleh bagi confirm rugi. Pasal apa rugi? Sebab ada kos. Apa kos dia? Yang pertama, ada markup harga semasa tuan-tuan dan puan-puan beli. Yang kedua, ada markdown harga semasa tuan-tuan nak jual. Pergi, beli dan tinggikan harga. Jual, dia rendahkan harga. Itu biasa. Itu kos di kedai. Kemudian apa lagi kosnya? Kalau tuan-tuan beli emas, pegang emas tu, pegang saja emas tu, terus susut nilai. Tak percaya, buatlah. Pergi kedai emas, tak payah keluar pintu, tuan-tuan. Lepas tuan-tuan beli rantai, gelang dan sebagainya, tak payah keluar pintu kedai lagi. Patah balik ke kaunter, tanya dia, boleh tak saya jual? Boleh, dia kata. Terus susut nilai, tuan-tuan, sebab dah pegang. Itu sebab kita tak nak pegang emas ni. Sebab dia tak nak dia susut nilai. Kita simpan saja di tempat peti besi pihak ketiga yang dilindungi dan sebagainya supaya dia tidak susut nilai.
Jadi apabila dia susut nilai, kan kos. Okey, satu, dah susut nilai. Andai kata kita dah pegang emas ni tadi, emas ni terrosak sikit. Ada rosak sikit. Macam mana? Lagi susutlah nilai emas tu sebab dah rosak. Itu kos. Lagi apa kos? Kos minting atau dia panggil kos menempa. Lagi sukar desain emas tu, lagi susah mereka nak membuat emas tu, lagi tinggi upahnya. Upah membentuk emas ni. Jadi kos-kos ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau barang kemas, kosnya antara 15% hingga 45%. Siapa tanggung kos tu? Kita lah. Itu sebab kita tak boleh jual emas tu kalau harganya naik sikit. Kena tunggu bertahun-tahun tuan-tuan. 5 tahun baru untung. Sedangkan harga emas dunia dalam 5 tahun tu dah naik 50% dah. Tapi kita tak dapat untung 50%. Pasal apa? Pasal kosnya 30%. Kosnya 35%. Jadi macam mana nak untung 50%? Itu sebab kita buat inovasi untuk memberi untung cepat kepada orang. Okey, sekarang itu kedai emas biasa. Memang tak untung kalau harga naik macam ni. 250 naik 65 belum untung. Rugi lagi kalau jual. Baik, di GAE 10, Quantum Metal tawarkan tawaruk. Tuan-tuan ada 10,000 juga. Sama, modal 10,000, beli emas GAE 10 melalui handphone aja, tekan, beli, ada akad dia apa semua, pegang sijil, Quantum Metal sudi bayar management fee tadi 3.5%, itu je kos dia. Quantum Metal tambah lagi 90,000. 10,000 modal kita, Quantum Metal tambah lagi 90,000, belikan emas untuk kita sebanyak 400 gram. Kalau beli sendiri dengan modal 10,000 dapat 40 gram. Kalau gunakan pembiayaan tawaruk dapat 400 gram. Jadi dengan 400 gram dan kos hanyalah 3 hingga 6% ni, 3 hingga 6.5% setahun setahun lebih kurang 6.5% tahun pertama aja. Tahun kedua 3.5, tahun keempat 3.5, tahun seterusnya 35 saja setahun kos dia. Tahun pertama saja 6.5 Jadi harga emas naik 265, tuan-tuan dah boleh jual sebab kosnya itu saja kosnya. Tak ada kos lain, tak ada upah, tak ada susut nilai, hanya ada markup semasa beli sahaja. Masa beli saja ada markup 3%. Itu je kos dia. Kemudian kos untuk mendapatkan pembiayaan ni 3.5% setahun. Dan hanya perlu bayar untuk tahun pertama saja. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima tak payah bayar. Siapa akan bayar? Emas ni naik harga nanti, emas tu yang bayar. Inilah kelebihan yang ditawarkan oleh Quantum Metal melalui GAE 10. Jadi bila harga naik 265, tuan-tuan dah boleh jual dan untung 20%. Berapa lama? Berapa lama tu yang saya tak boleh jawab. Ikut je lah harga emas dunia. Harga emas naik, kuat, untung banyak. Harga emas naik sikit, untung sikit. Itu saja yang boleh saya jawab. Berapa lama? Saya pun tak tahu. Kerana saya tak boleh, kita siapa-siapa pun tak boleh kawal harga emas dunia. Kita ikut aja harga mana. Yang kita tahu harga emas mesti naik. Cukup. Jadi siapa yang percaya, tuan-tuan yang datang pada malam ini, percaya harga emas akan naik, sesuai beli GAE 10. Tapi tuan-tuan tak percaya, kalau ada tuan-tuan yang datang malam ni, tak percayalah harga emas naik, harga emas itu turun, rugi. Bukanlah, tak sesuai lah tuan-tuan beli emas. Sebab tuan-tuan tak percaya harga emas naik. Tapi siapa yang percaya harga emas akan naik, inilah tempat dan peluang untuk tuan-tuan buat duit. 10 kali ganda. Mari saya tunjukkan. Ini antara 2021 hingga 2023. Berapa kali harga emas dunia naik? Mari kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali harga emas dunia naik. Contoh yang pertama, kalau tuan-tuan tengok pada ujung ataupun awal 2021, ada sekali emas naik. Emas dunia naik 6.5%. Harga emas naik. Siapa beli GAE 10 tadi, pada waktu itu dia dah untung 30%. Harga emas dunia naik 12%. Siapa beli GAE 10, dia untung 85%. Siapa beli pada September lebih kurang. September 2021. Harga emas naik 6.5% je. Siapa beli GAE 10, dia untung 30%. Inilah dia tuan-tuan. Naik sikit saja kita untung banyak. Pasal apa? Pasal aset kita berganda 10 kali. Kita ada 10 kali lebih banyak aset. Bila kita jual, untung pun 10 kali ganda. Itu saja. Cumanya tuan-tuan, saya nak pesan,
Siapa yang beli GA10 ni, siapa yang beli GA10, saya nak pesan guna duit lebihan, duit ekstra. Duit nak belanja buat GCA tadi. Duit belanja buat GCA. Duit tak pakai. Duit ekstra, duit lebih, memang tujuan dia nak beli emas, memang tujuan dia nak buat pelaburan, boleh beli J. Pasal apa? Pasal kita tak tahu bila emas nak naik. Kalau kita tahu senang. Kita tak tahu bila harga emas dunia naik, tak tahu. Kita hanya boleh beli semasa dia turun, kemudian tunggu sahaja. Jadi kena guna duit yang ekstra lah. Jangan guna duit nak belanja. Nanti nak belanja, nak kena jual emas pula. Waktu tu rugi. Jangan. Itu yang pertama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan jangan risau. Kalaupun harga emas naik, dah beli, kemudian harga emas turun. Tak perlu risau apa-apa sebab tak ada siapa suruh tuan-tuan jual, tak ada siapa paksa dan tuan-tuan dan puan-puan tak perlu bayar apa-apa, top up kerugian ke apa ke, tak ada. Macam saham atau tempat-tempat lain yang guna pembiayaan ni tuan-tuan kena top up. Ini tak payah. Tak apalah, biar je lah, tunggu harga emas turun. Kalau ada duit lagi, beli lagi. Kalau tak ada, tak apa, tunggu. Tunggu saja harga emas naik balik. Tunggu untung 10 kali ganda. Itu saja risikonya. Kalau tuan-tuan jual juga semasa harga turun, itu tanggungjawab tuan-tuan lah. Tak ada siapa nak jual waktu rugi, tapi tuan-tuan nak jual juga, itu pilihan tuan-tuan. Jangan jual lah, nasihat saya, jangan jual apabila harga turun. Sebab masa harga turun 1% pun tuan-tuan akan rugi 10% kalau tuan-tuan jual. Jadi jangan jual saja, tunggu saja. Jadi kena ada dipanggil holding power. Guna duit tak pakai dan ada kesabaran untuk menunggu harga emas dunia naik. Itu saja risiko dia. Kalau tak sabar nasihat saya jangan beli. Okey? Kalau jenis tak sabar jangan beli emas tuan-tuan Kalau sabar okey. Alright. Ini bukti klien-klien kita yang dah beli GA10. Saya tunjukkan. Dalam tempoh 3 bulan. Apa yang berlaku pada mereka? 3 bulan ada yang untung 99%, 3 bulan ada yang untung 30%, 3 bulan ada yang untung 58%. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada janji tak ada janji pulangan berapa-berapa. Tunggu sahaja. Ada orang beli pada harga sekian, jual pada harga sekian, dapat 99% dalam 3 bulan. Yang ini modalnya besar lah, modalnya besar. Saya nak tunjuk orang modal kecil pun boleh. Yang ni tadi modal kecil-kecil lah. 1,000, 1,000, 1,500 macam tu. Ini modal kecil. Yang modal besar pun boleh. Macam hamba Allah ni, dia ada modal 754,000. Dia beli emas. Dia ada duit lebih, 754,000. Dia beli emas quantum metal GAE10. Dia tak tunggu lama. Dalam 6 hari je tuan-tuan. 6 hari, untunglah 6% dia kata jual. Ikut suka. Modal dia besar, hanya 6% pun dia dah untung 47,000 tuan-tuan. Okey, itu pilihan dia. Hamba Allah yang sebelah kanan ni pula, dia ada 535,000. Dia beli 535,000 tetapi dia tak tunggulah 6 hari, dia tunggu 6 bulan. Dia sabar, dia panjang sikit. Dia tunggu 6 bulan, untung 89%. Jadi modal 535,000 campur untung 480,000, dapat dekat 1 juta. Itu pilihan dia. Jadi tuan-tuan pun sama, boleh tunggu. Nak tunggu 1 tahun boleh, nak tunggu 2 tahun boleh, nak tunggu 3 tahun pun boleh. Tak ada masalah, tak ada masalah. Hanya bila emas dah naik harga, berganda, ikut suka. Nak jual bila, ikut suka, nak dapat untung berapa, ikut suka macam. Okay? Kalau apa-apa macam dia orang, kalau customer nak apa? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini seorang lagi. Dia ada 713,000. Dia beli. Dia tunggu 36 hari. Rezeki dia, tuan-tuan. Rezeki dia dalam 36 hari, harga emas pun naik 24%. Sebenarnya harga emas dunia naik tak sampai 24%. Naik dalam beberapa persen aja. Tetapi sebab kita ada aset 10 kali ganda kan, dia untung 24% dalam tempoh 36 hari. Beli 713,000, jual dapat 886,000. Tu hari Selasa 28 Mac tahun ni hari Selasa 28 Mac tahun 2023, jual, duit masuk semula ke akaun dia 886,000. Begitulah tuan-tuan Saya pun ada klien yang
beli ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu ni ramai. Ramai. Begitulah keyakinan orang kepada content meter dan keseronokan mereka. Ini yang dipanggil solusi pemulihan ekonomi. Kita boleh pulihkan ekonomi kita, boleh selamatkan kerugian kita di tempat-tempat lain dengan menggunakan GAE 10. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Lagi apa yang di GAE 10 ni boleh bantu kita? Kita dapat apa lagi? Tuan-tuan, anda yang belum beli GAE 10, beli tuan-tuan. Besok harga tengah rendah ni, bukan harga paling rendah, tetapi tengah rendah ni. Bagus. Dalam 6 bulan ni, sekarang ni harga terendah dalam tempoh 6 bulan. Bukan paling rendah tahun ni, tapi dalam 6 bulan ni yang terendah. Boleh belilah, boleh beli. Lepas tu tunggu. Kalau dia turun lagi, ada duit lagi, beli lagi. Tapi dia tak akan turun sampai jauh sangat lah. Sebab kalau dah turun jauh sangat, itu bukan emas lah. Itu dah benda lain, itu dah mungkin saham. Emas dia memang turun, ambil peluang untuk beli. Walaupun satu unit J10 beli tuan-tuan dan puan-puan, satu unit baru lebih kurang RM1,500 termasuk management fee. Okay? Tuan-tuan beli, tuan-tuan bagi tahu kepada siapa yang bawa tuan-tuan, lepas beli tolong jadi introducer. Kenapa? Kenapa nak lepas beli jadi introducer? Kan saya dah cakap tadi, ada 7 yang ditawar oleh content meter, siapa ambil yang nombor 7 tu dapat semua sekali. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan komisen. Siapa yang beli GAE 10 walaupun satu unit RM1,500, kemudian mohon bagi tahu kepada dealer tuan-tuan nak jadi introducer, belian akan datang. Okay? Belian selepas ni beli apa pun, GSA ke, GAE 10 ke, GAE 5 ke, tuan-tuan dapat komisen. Ini bagus dia. Sambil beli sendiri tuan-tuan, beli sendiri dapat komisen. Jadi sementara nak tunggu emas naik, sementara nak tunggu emas untung, ambil dulu 2 komisen ni. 2% komisen ni ambil. Penting tak 2% komisen ni? Penting. Pasal apa penting? Kalau tuan-tuan simpan duit di bank, 2% ni mungkin 1 tahun atau 2 tahun baru dapat. Tetapi di sini, tuan-tuan beli saja GAE 10, terus dapat komisen. Terus masuk dalam sistem. Terus boleh ambil komisen tu, belanja. Penting kan? Jadi kalau tuan-tuan beli RM100,000, 2% ni, banyak tuan-tuan. Ambil dulu komisen 2% ni. Sebab kalau tuan-tuan beli emas di tempat lain, tak ada dapat komisen. Dapat bag aja. Payung pun tak dapat. Ini dapat 2%. Belilah. Beli dan jadi introducer. Bukan suruh siapa yang tak nak berniaga, tak apa. Jadi introducer je untuk dapat 2% komisen. Baik. Katakan tuan-tuan dah suka, seronok dengan fasiliti yang ditawarkan oleh content meter ni, senang, hanya guna handphone, boleh beli emas 24 jam. Bila-bila nak beli boleh, seronok, dah suka. Alright. Nak bagi isteri pula, nak bagi suami pula beli, nak bagi anak-anak pula beli, nak bagi mak pula beli, kakak, okey, boleh. Suruh mereka beli, register. Mereka daftar menggunakan pendaftaran tuan-tuan dan puan. Maknanya tuan-tuan dah mula ada kedai, mereka dah boleh jadi klien tuan-tuan. Dah boleh jadi pelanggan, kan? Katakan ahli keluarga ni belilah. Mereka pun beli GAE 10 juga, beli. Terkumpul lah. Terkumpul adik-beradik kita, anak-beranak kita beli ni, terkumpul 30 unit. Lebih kurang 40,000 lah. 40,000 lebih sikit. Terkumpul mereka beli 30 unit. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahu dekat dealer. Saya dah cukup dah ni. Isteri saya beli, suami saya beli, anak-anak saya beli, dah cukup 30 unit dah. Bagus. Naik jadi dealer. Kenapa jadi dealer? Dapat 7% pula komisen. 7% ni tinggi tuan-tuan. Di tempat lain, nak dapat 7% ni setahun. Di content meter, beli terus dapat. Jadi pilihan tuan-tuan. Ini solusi pemulihan ekonomi. Sambil membeli emas, sambil kumpul emas, dapat komisen. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan suka pula, nak kembangkan lagi pendapatan, nak dapat 5 angka, 6 angka, 7 angka, datang jumpa kami. Datang siapa yang bawa tuan-tuan dan perempuan. Datang, telefon saya, WhatsApp saya. Bagi tahu nak belajar. Saya akan ajar macam mana saya buat dalam tempoh 10 bulan boleh capai pendapatan 5 angka setiap minggu. 10 bulan je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul-betul nak buat, datang jumpa saya. Hello saya. InsyaAllah lah, saya tak jamin lah semua orang boleh buat. Tetapi siapa yang nak buat, boleh buat. Siapa yang nak buat ya. Terus, sebab apa? Bisnes ni percuma. Content meter bagi percuma. Yang pertama ambil dulu, komisen 2% ni ambil dulu, kemudian ambil pula 7%. Lepas itu, kalau nak serius lagi, datang belajar.
InsyaAllah kita akan ajar. Kenapa kontaminator bagi percuma? Bagi percuma. Inilah GAE tuan-tuan dan puan-puan. Dia mempercepatkan untung. Untung pula 10 kali ganda. Kalau ada rugi tempat lain boleh diselesaikan cepat dan boleh jadi aktiviti menjana pendapatan. Inilah ekosistem yang ditawarkan oleh Contaminator. Tuan-tuan daftar saja terus dapat platform ni. Dah boleh jual beli emas, boleh simpan, boleh keluarkan, boleh pindahkan emas, boleh bayar balik, boleh tukar, boleh labur, boleh berniaga. Semua ini percuma. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan perkongsian saya pada malam ini. Sehingga pukul 10, Cikgu Azhar bagi tadi, dia kata sampai pukul 10 berhenti. Ngam, pukul 10 saya berhenti. Dan sekiranya tuan-tuan ada soalan, nak bertanya, insya-Allah saya boleh tolong jawabkan. Terima kasih, saya serah balik kepada Cikgu nak sekolah. Okey, terima kasih Coach Razak atas perkongsian hari ini. Jadi saya rasa dalam kumpulan kita ni ada yang dah jadi ahli, ada yang baru jadi ahli dan sebagainya, dan ada juga yang belum jadi ahli. Jadi saya sarankanlah cepat-cepat, sebab saya lama. 17 April 2022 saya dapat berita ini, lepas tu saya insya-Allah last kali apa yang saya terima saya buat dek lah, walaupun kawan baik yang hantar kan. Tapi akhirnya pada 6 Jun 2023 baru saya nyatakan hajat. Okey. Dan akhirnya 9 Jun kami mulakan dengan JA 5 3 unit untuk jadi introducer. Dan insya-Allah kami akan usaha insya-Allah untuk terus capai sekurang-kurangnya dealer. Okey, jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh ditanya, dan saya harap tak perlulah lagi nak tunggu lama-lama. Okey. Terus kecut. Okey, ada soalan boleh. Assalamualaikum Kak Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Kamil. Okey, sedikitlah pertanyaan berkaitan dengan isu semasa ni. Kalau kita tengok kan, dolar memang terus meningkat, tapi pergolakan Amerika sekarang kita dah tahu kan. So apa kata kalau dolar Amerika tu jatuh, tapi saya faham lah kita tak berniaga dalam dolar, kita berniaga dalam ringgit kan. Tapi mungkin sedikit pencerahan daripada Tuan Razak. Okey, terima kasih Tuan Kamil. Baik. Apa yang berlaku kepada dolar memang kita tak boleh kawal lah kan. Apa saja berlaku lah. Cuma begini je. Macam saya sebut tadi, siapa yang percaya kepada emas ini akan meningkat nilai. Tak ada masalah kepada dia nak beli emas ni. Tapi kepada orang yang tak percaya emas ni naik nilai, itu masalah. Bagi saya percaya kerana ia disebut dalam Al-Quran, sangat berharga. Dan contohlah, kita tengok walaupun berlaku macam-macam lah pada dolar dan sebagainya, kita tengok negara China, kita tengok Jepun, kita tengok Rusia, kita tengok India, kita tengok Brazil, kita tengok Australia. Apa mereka buat? Apa pun berlaku kepada Amerika Syarikat, mereka tetap tambah simpanan emas mereka. Rusia contohnya ada berapa? 2,000 lebih, dekat 2 trilion mereka simpan emas kan. Kita tengok hari ini. Negara bank-bank pusat terus menambah simpanan emas mereka. Apa pun berlaku kepada dolar, negara-negara utama ni tetap menyimpan. Bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia merupakan negara antara top 10 di dunia yang meminta emas. Maksudnya ramai orang beli emas di dunia ni, top 10 negara adalah Malaysia. Malaysia nombor 8 nombor 8 pembeli emas paling banyak di dunia ni. Macam kita lah, sama ada kita buat investment, kita buat barang kemas, kita buat simpanan biasa, kita buat sandaran dan sebagainya. Malaysia nombor 8 tuan. Jadi bagi saya apa yang berlaku pada Amerika akan terus cuba mengukuhkan dolar. Semalam pun mereka hari Jumaat lepas pun mereka naikkan lagi bond yield dan sebagainya. Memang bila dolar naik, emas akan turun. Lawan emas adalah dolar. Lawan emas adalah dolar. Dolar naik, emas turun. Dolar turun, emas naik. Dan saya yakin Amerika tak akan terus mengaplikasikan strategi meningkatkan bond yield ni. Sampai bila dia akan naikkan kadar faedah,
Sampai masa dia mesti turunkan juga. Dia tak boleh tahan lah. Sebab inflasi akan naik tinggi. Contoh macam Turki. Inflasinya 70%. Kita di Malaysia ni baru 7%. Turki 70% kenaikan harga kan. Negara-negara Arab ni tinggi. Jadi Amerika pun saya yakin untuk menstabilkan ekonomi dia sampai satu tahap dia tak akan mampu dah lagi untuk meningkatkan kadar faedah. Bond yield dah tak boleh nak support, dia akan turun juga insya-Allah. Dan sekarang ni dah ada ni kan, kita pun baca berita yang sebahagian daripada kerajaan Amerika Syarikat akan shutdown, akan operasi-operasi yang tidak penting akan ditutup. Bila operasi penting ni yang kurang penting akan tutup, akan ramai rakyat Amerika yang menganggur, tak boleh dibayar gaji dan sebagainya. Okey, waktu itu insya-Allah emas pula akan ambil peranan. InsyaAllah ada rezeki kita tuan. Jangan risau. Bagi saya tak ada masalah sangat. Tadi tuan kami kata kita tak beli dengan dolar. Sebenarnya kita beli emas menggunakan dolar. 250 USD satu unit GAE 10. $25 untuk satu unit GAE 5. Kita guna dolar kerana paling tepat beli emas ialah guna dolar. Lepas tu baru kita convert gunakan RM. Okey tuan Kamil, insya-Allah ya. Okey, terima kasih. Baik. Ada soalan nak tanya? Okey dah jawab dah tu. Satu unit J10 sekarang berapa? 250 USD. Tapi itu tak termasuk management fee. Management fee 78.5 USD untuk satu tahun. Bayar untuk tahun pertama sahaja. Dan pro rata. Kalau kita gunakan pembiayaan ni tak sampai setahun, management fee akan dipulang semula. Dia ikut berapa hari saja kita pakai. Sangat best lah. Sangat membantu. Ada soalan lain? Assalamualaikum Cik Razak. Waalaikumsalam. Ya, Hairun. Hairun, ya. Saya nak tanya berkaitan dengan emas yang kita redeem keluar tak? Ya. Emas yang kita bawa keluar, mana yang kita gunakan yang ada ATM machine ke ataupun kita minta emas untuk bar tu, dia punya pulangan ni sama ke berbeza? Okey. Emas di mana-mana pun apabila dah jadi fizikal kita pegang ada susut nilai sama. Di Quantum Metal pun bila kita dah pegang emas tu ada susut nilai. Jadi kalau nak jual balik memang ada susut nilai tapi cuma tak banyaklah. Susut nilai di Quantum Metal 3% hingga 5% saja. Kalau jual di luar lagi susut lah, lagi susut nilai. Itu kan maksud Khairul? Ya dah tu. Cuma tambah sikit. Dan sistem macam mana? Sistem QM sendiri. Yang bagi yang emas dibawa keluar tu. Emas dah bawa keluar maksudnya? Kan kalau sebelum ni yang kita beli emas digital ni, kita boleh tengok dia punya keuntungan dalam sistem QM tu kan. Yang dia tak boleh lah. Keluar tu. Tanggungjawab kita lah. Dah kita pegang emas tu. Mana sistem tak ada lah. Tak ada. Kita dah keluarkan emas dari simpanan di Quantum Metal, kita pegang sendiri. Jadi bila kita pegang sendiri, dah jadi tanggungjawab kita lah. Sistem kita lah macam mana nak urus. Harga ke untung ke ikutlah. Maknanya bila untung ni kita kena jual semula kan? Ya. Bila kita nak jual semula, kita kena cari tempat yang paling tinggi harga lah. Boleh jual semula lah kepada Quantum Metal. Jual semula kepada Quantum Metal. Mesti ada susut nilai. Mesti ada. Semua emas fizikal ada susut nilai. Termasuk emas Quantum Metal. Itu sebab kita tak galakkan orang pegang emas fizikal. Biar dia simpan kat dalam tu. Okay? Tapi nak pegang sikit-sikit boleh. Saya pun ada sikit-sikit saya pegang lah. 0.01 gram, 1 dinar, 5 gram. Tu kita pegang lah. Sikit-sikit. Itu bukan untuk buat untung. Itu saja-saja nak pegang aja. Jangan tak ada. Yang banyak-banyak kilo-kilo kita simpan kat dalam tu. Selamat. Sampel. Jadikan sampel lah. Ya, jadi sampel. Jadi hadiah lah. Buat hadiah. Jadi mas kahwin siapa nak nikah. Boleh. Atau nak bawa pergi luar negara. Bawa pergi luar negara. Pergi Kashmir. Beli kapet. Boleh? Tuan Razak. Ya. Itu idea lah. Kalau kita pergi ziarah anak baru bersalin atau kahwin, kita bagilah untuk kita punya prospek. Betul. 0.01 tu berapa nilainya? Saya pun tak kira. RM3. Oh, RM3.
Jadi kena bagi 0.1 lah. 0.01 tu harganya RM3. Tetapi Ha. bila kita suruh dia post ke rumah kan ada premium cost, ada takaful, ada shipping kan. Jadilah RM30. Tapi kalau kita ambil kalau kita ambil terus di pejabat, di counter metal, 0.1 tu nilai berapa Murahlah nilai? sikit. Tetapi tak dapatlah RM3, mesti ada premium. Sebab dia dah bungkus tu, dia panggil minting. Minting cost tetap ada. Saya tak tahu apa sebab saya tak pernah pergi keluarkan. Besok ni saya tak pernah lah. Saya belum pernah pergi keluarkan emission ATM. Saya semua suruh post je. Saya masuk post. Tapi boleh beli tu. 0.01 tu boleh beli banyak-banyak untuk bagi hadiah. Dia kalau bank-bank ataupun mana-mana platform dia tak buat 0.1 pasal dia ada cost untuk dia buat tu. Cuma Lagi di kecil, counter metal aja ada lagi tinggi. 0.1 ni. Betul. Saya tak pernah tengok lagi orang lain buat 0.01. Counter metal je buat 0.01. Kecil lah, paling kecil di dunia. Okey, puas hati. Ada lagi soalan? Tok Razak, bila kita nak buat di Manjung lagi? Di Manjung belum ada tarikh. Belum ada tarikh. Boleh kita kumpul-kumpul orang. Boleh pakat dengan Cikgu Syahril, Cikgu Roslan. Manjung ramai. Boleh pakat-pakat kita buat. Di Kelantan pun insya-Allah kita akan pergi Kelantan lagi. Kita akan buat. Kelantan sedang berkembang sekarang ni, alhamdulillah. Yang mana di Lembah Kelang tak ada masalah, kita memang ada support yang kuat di Lembah Kelang. Setiap Jumaat kita ada meeting, setiap Selasa kita ada. Dan insya-Allah bulan ni kita akan buka booth di Selangor International di KLCC di KLCC pada 19 hingga 22 hari bulan. Kita akan buka booth di KLCC. Bulan lepas kita buka booth di MIHAS, Malaysia Islamic Halal Showcase. Memang tak inilah apa, nak makan pun tak sempat, nak buang air pun tak sempat. Sangat ramai orang memang datang nak buka akaun, nak tanya nak apa, memang tak sempat. 10 orang bertugas di booth tak cukup, tambah lagi kita tambah 15-20 orang bertugas, termasuk dari luar negara ramai, dari Azerbaijan, dari Arab Saudi, ramai yang sekarang ni dia dah buka akaun pun, dah buka akaun dan mula dah urus niaga dari negara masing-masing. Boleh boleh, mana-mana negara pun boleh, seluruh dunia boleh. Okey, Cikgu Azhar? Tak ada kot? Okey. Dah tak ada kot. Okey, jadi terima kasih. Lama-lama. Okey, terima kasih kepada atas perkongsian hari ini. Dan jadi bagi siapa-siapa yang belum jadi ahli, bolehlah rujuk referral masing-masing. Bagi yang dah jadi ahli tetapi belum ada rasa nak beli lagi, mungkin insya-Allah boleh rujuk. Kalau belum ada apa-apa perkara yang masih belum faham, boleh rujuk referral masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kor Razak dan tahniah kepada semua ahli-ahli yang hadir pada malam ini. Semoga majlis kita ini dapat keberkatan dan insya-Allah kita akan dapat manfaatnya. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Okey, itu saja untuk malam ini, insya-Allah. Kalau ada apa-apa perkara boleh rujuk referral masing-masing. Okey, jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak-banyak. Sama. Waalaikumsalam, terima kasih Razak dan juga tim. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Khairul. Masukin salam dekat Amy.
InsyaAllah. Tuan Razak kalau ada di Manjung nak jumpalah calling-calling bersemuka sekali lagi. Boleh, insyaAllah. Kena cari jadual. Agak padat sikit dah jadual sekarang ni. Tapi boleh, insyaAllah. Nanti saya bagi tahu, saya maklum. Okay. Tuan ada dalam grup ke? Grup mana tu? Tuan Kamil Saya ada grup Cikgu Syaril. dalam grup Cikgu Syaril je. Dalam grup saya tak ada. Tak apa. Tak ada. Nanti saya bagi tahu kat Cikgu Syaril. Kita jumpa masa di mana itu Umi Walid itu. Umi Walid. Ya betul. Boleh. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Coach Razak. Okey. Ya Zul. Terima kasih Zul. Macam mana Daud ada ke malam ni? Ada jumpa dah bang. Alhamdulillah. Dia tak masuk malam ni Daud. Dia tak masuk lah ni, dia ada hal dia. Okay, terima kasih bang. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada kot. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.